Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najah binti Ahmad. Nombor matrik 054661. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan ringkasan daripada artikel iaitu tentang tajuk sabab dan musabab. Tajuk artikel yang saya pilih ialah peraturan sebab musabab di sebalik sesuatu peristiwa. Tinjauan khusus terhadap kebangkitan dan kejatuhan masyarakat. Yang pertama adalah definisi sebab dan musabab. Maksud sebab dari sudut bahasa ialah ibarat kepada sesuatu yang memungkinkan dengannya menyampaikan kepada maksud yang tertentu. Antara contoh yang dikira sebab dalam bahasa Arab ialah tali dan jalan. Kedua-duanya disebut sebegitu disebabkan kedua-duanya boleh digunakan untuk menyampaikan kepada maksud yang tertentu. Manakala musabab pula merupakan hukum yang lahir disebabkan kewujudan sebab tersebut. Dari sudut istilah usul fiqh, sebab musabab bermaksud setiap sifat yang zahir dan tepat iaitu mudhabit, yang mana dalil sam'i menunjukkan bahawa sebab tersebut berperanan sebagai penunjuk iaitu mu'arrif kepada hukum syarak. Okey, seterusnya saya akan membahaskan tentang ringkasan artikel yang bertajuk peraturan sebab dan musabab di sebalik sesuatu peristiwa, iaitu tinjauan khusus terhadap kebangkitan dan kehancuran masyarakat. Okey, berdasarkan artikel yang disebut tadi, ianya telah membahaskan tentang kebangkitan dan kejatuhan masyarakat. Pembahasan ini berkait rapat dengan peraturan sebab dan musabab, iaitu di sebalik sesuatu peristiwa yang mana masyarakat yang telah ditimpa kehancuran, kemusnahan, ianya berpunca daripada jenayah, kerosakan ataupun penyelewengan yang telah mereka lakukan sebelum berlakunya kemusnahan tersebut. Ini menjelaskan bahawa apa-apa yang menimpa manusia, sama ada baik atau buruk, terdapat sebab di sebaliknya, yang antara lainnya adalah disebabkan apa-apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Okey, seterusnya adalah perkara yang terkandung dalam artikel di atas ialah ia menyatakan bahawa kejayaan manusia bukan berlaku secara spontan, tetapi adalah didahului dengan tindakan mereka melakukan sebab-sebab yang membawa mereka kepada kejayaan, iaitu merupakan musabab. Okey, sebagai contoh, penjelasan Al-Quran berkaitan dengan kejayaan Zulkarnain mencapai kemenangan demi kemenangan bertitik tolak dengan ilmu berkenaan sebab-sebab, iaitu ilmu fi asbab yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, seperti yang diterangkan dalam ayat ke-83 hingga ke-97 daripada surah Al-Kahfi. Ini menjelaskan bahawa ilmu yang menjadi sebab kepada mendapat sesuatu yang dikehendaki, manakala dari segi kehancuran manusia pula disebabkan iaitu mereka melakukan sebab-sebab yang membawa kehancuran. Al-Quran juga menunjukkan bahawa kehancuran bukan berlaku secara spontan, tetapi adalah kerana mereka telah melakukan sebab-sebab yang membawa kepada kehancuran. Sebagai contoh, Allah menghancurkan kaum Lut kerana kegiatan liwat di antara mereka. Ini menunjukkan bahawa maksiat mendatangkan azab yang menghancurkan di dunia. Dalam perkara ini, kehancuran ini merupakan musabab, manakala faktor-faktor yang membawa kepada kehancuran itu adalah merupakan sebab kepada musabab tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa dalam perjalanan kehidupan sesebuah masyarakat terdapat pelbagai sebab yang disediakan oleh Allah SWT untuk manusia berinteraksi dengannya. Sebab-sebab yang disediakan oleh Allah SWT ini merupakan qada dan qadar Allah SWT agar manusia memilih sebab-sebab yang dapat membawa mereka mengikut kehendak Allah SWT, serta menjauhkan daripada sebab-sebab yang membawa mereka kepada terjerumus ke jalan yang salah. Menurut Asy-Syatibi, beliau mengatakan musabab dengan kehendak Allah SWT iaitu bertujuan memastikan musabab berlaku melalui sebab-sebab yang berkenaan.
Oleh yang demikian itu, sebab-sebab lebih ditaklifkan kepada manusia berbanding dengan musabab. Hal ini kerana musabab itu sendiri adalah perkara yang hanya dalam ketentuan Allah SWT serta merupakan sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk memastikan ianya terjadi sebagaimana kebiasaan. Okey, sebagai kesimpulan, yang saya dapat simpulkan adalah peraturan sebab dan musabab ini adalah merupakan panduan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia bagi membantu mereka untuk membangunkan masyarakat mengikut kehendak Allah SWT. Seterusnya, membawa kepada terjaminnya kejayaan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, peraturan ini juga menunjukkan betapa setiap usaha yang dilakukan manusia dalam membangunkan masyarakat perlu berada dalam batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebarang kelalaian atau penyalahgunaan daripada batasan ini bakal membawa masyarakat terjerumus kepada kehancuran. Oleh kerana itu, pengetahuan dan kesedaran tentang peraturan sebab dan musabab ini membantu kita untuk merancang dan membina kehidupan yang baik. Ini secara tidak langsung menunjukkan kehebatan ilmu dan kekuasaan Allah dalam memandu kehidupan manusia sebagai khalifah di dunia. Di samping itu, ianya mengajarkan kita tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Bijaksana dalam menyusun dan mentadbir alam ini dengan sistem bersifat tetap dan konsisten. Sekian sahaja daripada pembentangan daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.